Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyusui ibu itu sendiri adalah satu benda yang penting sebelum daripada dibahas oleh ahli masyarakat, ahli perubatan. Jadi ulama kita dulu telah bahas dah. Antaranya tidak ada kata Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsir dia tu Tafsirul Kabir, sebaik-baik baginda untuk anak ni adalah daripada susu ibu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi Kitabur Ridha ataupun Kitabur Radha. Ini kitab berkenaan dengan penyusuan. Maksud penyusuan di sini iaitu memberikan susu wanita dalam perut kanak-kanak, dalam tempoh dia memerlukan kepada susu. Maknanya tidak ada makanan yang lain baginya itu melainkan susu manusia ni, susu ibu, dengan apa cara sekalipun. Mana sama ada diberikan kepada bayi itu susu secara langsung dari dada wanita tersebut ataupun dengan melalui botol dan sebagainya. Jadi Kitabur Ridha ini dalam tertib kitab Al-Lu'lu' wal Marjan seperti mana dalam tertib Sahih Imam Muslim lepas daripada Kitabun Nikah. Dan Kitabun Nikah yang kita baca baru ni tu bab-bab berkenaan dengan persetubuhan, yang mana itu menjadi matlamat kepada perkahwinan. Dan bila berlaku persetubuhan itu, maka tidak dapat tidak pakai ada anak lah. Jadi bila ada anak dilahirkan, maka kewajipan kepada suami isteri itu untuk memastikan anak itu diberikan susu, susu manusia ataupun susu ibu. Itu asalnya. Kemudian dalam keadaan tidak ada yang dapat memberi susu kepada anak ni, maka kena diberi upah wanita-wanita tertentu untuk memberi susu. Maknanya yang boleh menyusukan budak ni sama ada ibu tu sendiri ataupun orang lain. Orang lain ni tak kira lah. Jadi yang dikenaki dengan bab ni berhubung dengan bila mana yang menyusukan itu bukan ibu. Bukan ibu. Kemudian dalam bab penyusuan ini ada hikmah yang Allah SWT telah tetapkan. Oleh kerana hukum dalam bab ni, inna ridha'ata tuharimu ma yahrumu minar wiladah ataupun ma yahrumu minan nasab. Penyusuan itu menyebabkan haram, seperti mana haramnya kerana nasab keturunan. Maknanya bila sahabat seorang budak ini disusu oleh bukan ibu dia, maka akan sabitlah pengharaman ataupun mahramiyah untuk dia berkahwin dengan keluarga orang yang menyusukannya itu. Jadi dari segi itulah, dari segi pengharaman perkahwinan, maknanya dalam bab ini dipanggil ibu susu. Orang yang menyusukan dia itu dipanggil sebagai ibu susu. Maka tidak boleh, kalau anak tu anak lelaki, dia tidak boleh berkahwin dengan ibu susu dia.
ataupun adik-beradik ibu susu dia, ataupun anak perempuan dan ke bawah, cucu ibu susu dia tu dia tidak boleh berkahwin. Kalau yang disusu tu pula perempuan, budak perempuan, maka dia tidak boleh berkahwin dengan suami ibu yang menyusukannya itu. Nanti dia ada bab lepas pada ni, dia panggil labanul fahli, susu bapa. Itu pun mensabitkan pengharaman. Begitu juga dia haram berkahwin dengan adik-beradik kepada ibu susu dia dan adik-beradik kepada pok susu dia. Jadi sabit, dia panggil sabit mahramiyah. Maka sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna radha'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Dengan sebab penyusuan maka haram sabit mahramiyah antara ibu dengan anak yang disusu itu, seperti mana ada haram dengan sebab nasab keturunan. Jadi dipanggil ibu susu. Jadi dalam bab yang berkait dengan benda ni, iaitu berhubung dengan haram berkahwin, boleh mendedahkan sebahagian daripada aurat. Maknanya aurat tu dikira aurat mahram. Antara anak susu dengan ibu susu ni aurat mahram. Begitu juga boleh nak berkhulwah dalam keadaan yang tidak mencurigakan lah. Maknanya duduk dalam rumah gitu tak apa. Boleh menjadi teman ketika musafir, tetapi tidaklah bererti boleh dalam semua perkara, seperti tidak sabit dia panggil apa ni, wirasah. Pewarisan tu tak sabit. Antara anak susu dengan ibu susu dia tak sabit. Waktu tu sebab kepada pemindahan harta secara warisan ni hanya kerana nasab, hanya kerana perkahwinan. Jadi dengan semata-mata menyusu tidak. Itu lain. Bab faraid itu dia lain. Jadi agama kita ni, Islam menitik berat tentang penyusuan ibu. Mana penyusuan ibu itu sendiri adalah satu benda yang penting sebelum daripada dibahas oleh ahli masyarakat, ahli perubatan. Jadi ulama kita dulu telah bahas dah. Antaranya, tidak ada kata Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsir dia tu, Tafsirul Kabir, sebaik-baik baginda untuk anak ni adalah daripada susu ibu dia. Itu terbaik sekali. Daripada hak manusia dan juga daripada hak ibu dia, itu yang terbaik. Itu manfaat ia merujuk kepada budak. Dan apa, kerana susu ibu tu mengandungi banyak khasiat. Kemudian satu lagi faedah tu, dia balik kepada ibu yang menyusu. Kalau ibu yang menyusu tu ibu dia kandung, maka dia akan dapat memberi, kita kata, memulihkan al-a'dha' at-tanasuliyah, dapat memulihkan anggota peranakan tu. Dan dalam tempoh penyusuan tu jugalah dia dapat menyekat daripada kehamilan sekali lagi dalam tempoh yang terdekat. Sebab bila minum susu ibu tu, maka ibu tu dalam tempoh tersebut dikira sebagai pencegahan kehamilan sekali lagi. Sebab bila budak tengah nyusu, dia tak ada nak proses. Telur tu tak ada nak proses juga. Jadi sebab itulah, kalau orang tu dia nak jarakkan anak dia, tidak ada cara yang terbaik melainkan dia menyusu anak tu secara sepenuhnya. Itu disebutkan dalam kitab. Kalau kita tengok tajuk-tajuk dalam bab ni, ada beberapa masalah lah. Beberapa masalah yang mana ini semua menjadi syarat dalam menetapkan pengharaman. Maknanya sekali dua budak tu isap, itu tidak mensabitkan mahramiyah. Mana sekali kita Allah, budak tu sekali isap ataupun dua, belum lagi. Dia paling tidak
Ada ulama kata 3. Ada ulama kata 3 dan ada ulama kata 5. Baik, kita tengok pada hadis yang pertama ni, hadis 916. Babu yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minal wiladah. Ini bab haramnya kerana penyusuan apa yang diharamkan kerana kelahiran ataupun kerana hubungan anak beranak. Hadis Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana 'indaha wa annaha sami'at sauta rajulin yasta'zina fi baiti Hafsah. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah urahu fulana li'ammi Hafsata min ar-radha'ah. Faqalat Aisyah ya Rasulullah hadha rajulun yasta'zinu fi baitika. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urahu fulana li'ammi Hafsata min ar-radha'ah. Faqalat Aisyah law kana fulanun hayya li'ammiha min ar-radha'ah dakhala alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am inna ar-radha'ata tuharrimu ma yahrumu min al-wiladah. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dekat dengan Aisyah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu berada di rumah Aisyah, yakni pada giliran Aisyah. Dan dia terdengar suara lelaki meminta izin, mana mari wisala di rumah Hafsah, tepi tu je. Jadi rumah Aisyah, rumah Hafsah. Jadi dengar kepada Aisyah ni suara lelaki wisala minta izin. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, aku rasa fulan si fulan orang mari minta izin tadi itu adalah pak saudara Hafsah, pak saudara dengan sebab menyusu. Pak saudara dengan sebab menyusu, yakni adik-beradik kepada ibu susu. Adik-beradik kepada ibu susu Hafsah tu. Faqalat Aisyah berkata, orang ni minta izin di rumah engkau ni, maknanya rumah Hafsah tu rumah engkau, lagu mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku rasa si fulan tu adalah pokcik Hafsah sebelah penyusuan, kerana penyusuan. Maka Aisyah berkata, kalaulah si fulan itu masih lagi hidup, maknanya dia merujuk kepada pak saudara dia, pak saudara susu dia, lagu mana kalau dia mari masuk ke rumah saya? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, boleh, tak ada masalah. Kenapa? Kerana innar radha'ata, kerana penyusuan itu menyebabkan haram apa yang diharamkan kerana sebab kelahiran ataupun kerana sebab nasab keturunan. Mana hadis ni secara asas menunjukkan kepada kita hukum seseorang bila mana telah sabit bahawa dia ni ada kaitan penyusuan, maka dia akan jadi haram seperti mana haramnya dengan sebab keturunan. Jadi seperti kita kata tadilah, budak susu tadi dengan mak susu dia ada mahram, sabit tak boleh berkahwin. Bila sabit tak boleh berkahwin, jadi macam anak dan mak. Kenapa? Kerana ada sebahagian daripada juzuk mak tu dalam perut budak tu. Mana dengan sebab dia minum susu, dia membesar dengan susu itulah. Sebab susu tu pun min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Allah SWT sebut tentang mamalia ni, tentang binatang ni, keluar susu tu min baini farsin wa daman, antara tahi dan antara darah, keluarlah susu putih bersih. Sa'iran, maknanya boleh telan molek. Tidak kata nebeng telan, tidak. Maknanya budak tu dia telan molek. Sa'ir, maknanya dia daripada darah juga. Lepas tu kalau kita berdasarkan kepada hadis yang berikut ni,
dia susu tu mari kerana suami kepada lelaki tu. Bila suami kepada lelaki tadi dah bersetubuh dengan isteri dia, maka itu menjadi sebab kepada adanya susu kepada wanita tu. Maka sebab itulah walaupun lelaki itu tidak menyusukan anak perempuan susuan dia, tetapi susu tu dia mari daripada pencampuran air suami isteri yang menyusu tu. Itu dipanggil labanul fahli. Nanti kita akan baca pada hadis 917. Jadi bila sabit pengharaman ni, maka bolehlah ada kelonggaran berkenaan dengan aurat. Mana tak tutup rambut pun tak apa. Nampak tekak, nampak lengan, nampak betis sikit tu tak apa. Jadi sama macam ibu sendirilah dari segi aurat. Boleh temai dia pergi kedai, boleh temai dia pergi musafir. Cuma tidak sabit hukum pewarisan, hukum pusaka tu dia tak sabit. Kemudian babu tahrimi radha'ah min ma'il fahli. Ini bab haramnya pengharaman susuan kerana air lelaki ataupun benih lelaki ataupun susu lelaki. Hadis Aisyah qalat ista'dzana alayya Aflah akhu Abil Qu'ais ba'dama unzila al-hijab faqultu la adhanu lahu hatta asta'zina fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna akhahu Abul Qu'ais laysa huwa arda'ani walakin arda'atni imratu Abil Qu'ais fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu ya Rasulullah inna Aflaha akha Abil Qu'ais ista'zana fa abaitu an azana hatta asta'zinaka faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma mana'aki an ta'zanina ammuki qultu ya Rasulullah inna ar-rajula laysa huwa arda'ani walakin arda'atni imratu Abil Qu'ais faqala idhanni lahu fa inni ammuki taribat yaminuk. Hadis riwayat daripada Aisyah katanya, minta izin daripada saya ni Aflah. Aflah saudara kepada Abul Qu'ais, dia minta izin untuk masuk menemui saya. Iaitu bila setelah mana turunnya ayat hijab. Bila mana turun ayat hijab ni, wa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab. Dalam ayat berkenaan dengan jamuan di rumah Zainab pun ni kita baca, Allah Ta'ala kata bila kamu ada hajat, ada minta sesuatu daripada ummahatul mukminin ni, maka mintalah daripada mereka tu dari balik tabir. Tak boleh secara terbuka gitu. Jadi lepas daripada turun ayat ni, Aflah ni adik-beradik kepada Abul Qu'ais, dia minta izin nak bertemu dengan Aisyah di rumah dia. Aisyah kata mana boleh, aku tidak akan izinkannya itu sehinggalah terlebih dahulu aku minta izin daripada Nabi SAW. Sebab apa? Jadi sahabat ni dia gapa-gapa dia ada sebab. Karena kata dia Aflah ni adik-beradik dia tu Abul Qu'ais bukanlah ia menyusukan aku. Maknanya kalau kata ia menyusukan aku ni bining kepada Abul Qu'ais. Abul Qu'ais ni dia bukan menyusukan aku. Apatah lagi Aflah ni. Aflah ni. Jadi Aflah ni adik-beradik dengan Abul Qu'ais. Abul Qu'ais ni suami kepada ibu susu Aisyah. Suami pada ibu susu Aisyah. Jadi Aisyah ni dia fikir sabit pengharaman itu dia dengan dia dengan anak Abul Qu'ais lah.
Jadi Abul Qais tu dia bukan menyusukan dia, bini dia yang menyusukan dia. Bini Abul Qais yang menyusukan Aisyah, bukan Abul Qais. Lepas tu tiba-tiba mari pula Aflah ni, adik-beradik dengan Abul Qais ni, nak mari jumpa aku ni. Mana boleh dia masuk rumah aku ni, sebab aku rasa dia tidak sabit mahram dengan aku. Jadi mana boleh aku benarkan. Jadi kata Aisyah, saudara Aflah itu Abul Qais, bukanlah dia yang menyusukan aku. Hak menyusukan aku tu bini Abul Qais. Jadi bila Nabi SAW balik, mana masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ni tanyalah kepada Nabi, lagu mana ni? Iaitu Aflah ni, saudara kepada Abul Qais, minta izin, aku tak benarkan untuk dia masuk, sehinggalah aku minta izin terlebih dahulu daripada engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi kata, apakah ia menegah kamu untuk memberi izin? Maknanya tak ada masalah, boleh, apa tak boleh pula. Ammuki, ke dia pocik kamu. Jadi Abul Qais tu nisbah bagi Aisyah sebagai pok dia, pok susu. Bini Abul Qais tu mak susu dia. Jadi kalau kata Sabit sebagai ibu susu bini Abul Qais, maka Abul Qais tu bapak susu. Jadi adik-adik bapak susu dia ni, yang ni Aflah, jadi pocik lah. Jadi pocik. Kerana apa? Kerana ar-radha'ah yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab, ataupun ma yahrumu minal wiladah. Maknanya penyusuan itu menyebabkan berlaku pengharaman mahramiyah, seperti mana sabit mahramiyah itu dengan sebab nasab keturunan. Jadi Aisyah kata, kok mana pocik aku ni? Jadi macam mana pocik aku dia ni? Kerana lelaki ni, mana Aflah ni, bukan dia yang menyusukan aku. Hak menyusukan aku tu bini Abul Qais. Faqala, Nabi SAW kata, idzani lahu, berilah izin kepadanya, yakni wahai Aisyah, berilah keizinan kepada Aflah, dia pocik engkau. Nabi kata, taribat yaminuk. Taribat yaminuk ni apalah, bapa gak? Asal mana taribat yaminuk ni, mana tangan kamu kena tanah, mana kamu terhina. Mana kalau kamu tak dengar kata lawan juga, kamu akan mendapat kehinaan. Tapi biasanya orang Arab ni maksud dia apalah, warna gak, gitu maksud dia. Dia panggil, ini orang panggil gaya bahasa muhawarah. Tidak dipakai makna asal dia. Tidak dipakai makna asal dia. Ini maknanya kata-kata yang menegur lah. Orang kita dekat dengan dia, boleh lah kecek lagu ni. Sebut dalam hadis, sebut wailat, apalah, warna gak. Kita tak boleh kata wailat tu daripada fawailu yauma idzin lil mukazzibin, neraka wilah bagi orang berdusta. Walaupun wail tu asal dia celaka, neraka wil, kita tak boleh guna dengan mana tu sin ni. Sebab orang Arab ni dia macam orang Melayu kita lah, menatan contoh. Dia tidak kata kamu ni binatang tak, tapi oleh kerana mesra sangat, jadi adalah tubik perkataan itu tu. Tapi dia tak boleh guna waksah lah, macam budak-budak kita lah ni. 5 minit kita dengar dia kecek tu 50 kali sebut kata tu. Tu tak boleh lah tu. Lebih dah telajak, kena kawal. Jadi pocik kamu tu bukan orang lain. Jadi dalam bab ni seperti yang dibuat tajuk, ini dipanggil labanul fahli. Jadi walaupun ia menyusukan tu perempuan, isteri kepada lelaki, lelaki tu pun jadi mahram juga dengan anak. Maknanya Aisyah ni perempuan dah, dia dengan ibu susu dia tu memang tak ada gapo lah. Moga sama-sama perempuan, aurat pun biasalah sama perempuan ni. Masalah dia dengan tu lelaki
ataupun suami kepada ibu susu dia tu, Abul Qais. Jadi bukan Abul Qais yang menyusukan Aisyah, tetapi bini dia. Jadi had ni susu daripada bini Abul Qais, yang ni mak susu pada Aisyah tu, susu dia tu mari mana? Itu campuran daripada air Abul Qais dengan isteri dia. Ini dipanggil labanul fahli. Maka sebab itulah dia ada kesan dari segi mahramiyah. Dan Nabi SAW di sini mensabitkan bahawa Aflah tu pak saudara pada Aisyah. Dan satu lagi masalah dalam bab ni, iaitu dia panggil pengakuan sebagai pemberi susu. Pengakuan sebagai pemberi susu ni, mana diterima kata-kata wanita. Mana kalau perempuan tu kata orang ni nyusu aku, ataupun perempuan tu kata akulah menyusukan saklaming ni. Mana ada kes zaman Nabi SAW, dua orang dia nikah. Nikah kan. Tiba-tiba mari seorang perempuan, dia kata, mana boleh dua orang ni, anak susu aku belakang. Dia jadi lagu mana? Kita atas pak ngasuh lah. Dah, muka budak ni lapar, tak ada susu, dia pun tuang dia. Orang ni pun lapar, tuang dia juga. 3-4 kali kenyang. Jadi sabitlah mahramiah situ. Jadi kalau kata berlaku benda ni tempat kita, kena beringatlah. Kena jelas lah. Sebab takut nanya budak. Macam ni lah. Bila mari perempuan tu kata dua-dua ni aku pernah menyusu. Dah. Jadi adik-beradik susu. Jadi Nabi pun memfasahkan perkahwinan dua tu. Lepas tu Nabi kata qad qila, nak gana. Dan mau ayat lagu tu. Mana Nabi terima persaksian wanita. Dalam bab penyusuan ni. Kemudian dalam hadis ni juga ada beberapa perkara yang lain, iaitu nak masuk ke rumah orang ni kena minta izin. Sebab Aflah ni mula-mulanya pada Aisyah ni orang luar. Jadi kita tak boleh nak tekan masuk. Lepas tu Aisyah ni kata aku kena minta izin daripada Nabi dulu. Jadi kalau dia orang luar, kena minta izin daripada suami. Kalau dia tu sebagai mahram, padanya minta izin dia lah. Mana dia sebagai tuan rumah ada tu. Macam kita learn ni lah. Learn ni ada lagi ke tak? Tak ada. Dah rasa. Orang main jual ni rumah kita ni dulu. Orang jual kapek, orang jual gotu ni. Tak. Kita kata selakilah naik. Tu laki kita tak ada. Tak boleh lah. Walaupun seh tu mari nak jual kapek ke gapo ke, tak boleh. Asal ada lagi lah ni. Tak boleh. Tak boleh kita nak ajak dia naik atas rumah kita tu, sebab dia tu tidak ada apa-apa hubungan dengan kita. Jadi tak boleh kalau tak ada tu laki kita. Orang mai jual akopa ke gapo ke, tak boleh. Kena minta izin. Itu asalnya. Tapi bila sabit bahawa orang ni telah jadi mahram, macam di sini dengan sebab susuan, maka wanita itulah ia boleh memberi izin dia. Tapi kalau orang luar, ajnabi, tak boleh kena minta izin daripada suami dia tu. Jadi perempuan ni sebagai perempuan, sebagai isteri pada orang ni, dia tidak boleh membenarkan orang lain masuk rumah dia. Tak boleh. Bahayalah banyak perkara. Jadi Islam ni jaga. Semua tu kata payah Islam ni banyak syarat, banyak gotu. Tak, sebenarnya nak jaga kemaslahatan. Jadi benda hak paling asas dalam agama ni nak jaga kemaslahatan dan nak tolak mudarat. Jadi ada hukum hijab, hukum keizinan ni sebab nak jagalah. Takut benda-benda apa-apa yang berlaku, sebab gapo-gapo ni dia bermula dengan pandangan. Dia bermula dengan pandangan. Dah. Lepas tu kalau kita kecek lembut pula agak, sudahlah. Ulat bulu naik dah, katanya Samsudin.
Kemudian hadis berikut ni, hadis Aisyah lagi radhiyallahu anha qala ista'dzana alayya Aflah falam azan lahu. Ada yang sama juga. Aflah ni telah minta izin kepada aku tidak benarkan. Faqala tajibina minni wa ana ammuki. Kamu berhijab bila aku mari ni. Maknanya Aisyah tutuplah aurat dia tu sepenuhnya. Mana isteri Nabi ni tutup habis. Dia tutup habis semua tubuh dia. Termasuklah muka dan tangan dia. Mana pok darah dia ni, pok darah susu lah. Tanya, kamu berhijab daripada aku, sedangkan aku ni pok saudara kamu. Faqultu wa kaifa zalika, lagu mana? Qala arda'atki imratu akhi bila bani akhi. Isteri kepada saudaraku ni, yakni Abul Qais, telah menyusukan engkau dengan sebab susu saudaraku. Maknanya ibu susu kamu tu bila dia bersama dengan saudaraku, maka kamu tu jadi anak susu lah kepada saudaraku. Bila saudaraku ni pok susu kamu, aku ni pok saudara susu kamu lah. Faqala sa'altu an zalika Rasulullah. Aku bertanya pada Nabi SAW. Faqala sadaqa Aflah. Betul Aflah tu, dakwaan dia tu betul. Idzanilah, berilah keizinan kepada Aflah ni untuk masuk menemui engkau. Kemudian babu tahrimi ibnatil akhi minar radha'ah. Ini bab haram ibnati akh, anak perempuan saudara sesusu. Macam kata dua orang ni anak susu pada seorang wanita. Dua-dua ni adik-beradik susu. Jadi adik-beradik susu ni, adik-beradik susu ni seorang tu ada anak. Ada anak. Jadi adik-beradik susu ni dia tak boleh berkahwin dengan anak kepada adik-beradik susu dia. Nisbah dia seperti anak saudara. Tak boleh. Tak boleh nikah. Jadi hal ini berhubung dengan mana? Riwayat daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah la tahillu li yahrumu min ar-radha' ma yahrumu min an-nasab hiya bintu akhi min ar-radha'ah. Hadis riwayat daripada Ibnu Abbas katanya Nabi SAW bersabda berhubung dengan anak perempuan Hamzah. Hamzah ni Hamzah bin Abdul Muttalib lah, pak saudara Nabi. Maknanya ada orang cadangkan kepada Nabi SAW supaya berkahwin dengan anak perempuan Hamzah binti Abdul Muttalib. Jadi mana? Sepupu Nabi lah. Sepupu Nabi. Jadi Nabi SAW bersabda, anak perempuan Hamzah tu tidak halal kepada saya. Walaupun dia ni sepupu saya, tetapi Hamzah tu adik-beradik susu. Hamzah ni pak saudara saya, adik-beradik susu saya. Maknanya Hamzah tu menyusu dengan seorang wanita, Nabi pun menyusu dengan wanita tu juga. Jadi bila begitu Nabi dengan Hamzah ni jadi adik-beradik susu. Jadi adik-beradik susu, maka anak Hamzah tu dikira sebagai anak saudara Nabi. Jadi bila begitu tak boleh berkahwin. Nabi SAW menyebut kaedah yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Haram kerana penyusuan itu apa yang haram kerana nasab keturunan. Jadi kalau kita dengan anak saudara kita tak boleh nikah, kerana dia tu anak abang kita, anak kakak kita, maka kalau perempuan tu anak kepada adik-beradik susu kita pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi Nabi SAW kata hiya bintu akhi minar radha'ah.
Anak perempuan Hamzah itu adalah anak perempuan saya, anak perempuan saudara saya tu dari sudut penyusuan. Jadi walaupun Hamzah tu pak saudara Nabi, dan pada asasnya dia boleh berkahwin dengan anak perempuan Hamzah kerana itu sepupu dia, tetapi tak boleh dengan sebab ada benda arid, ada benda yang baru berlaku ni, iaitu penyusuan. Jadi bila sebenarnya Nabi SAW ni jadi adik-beradik susu dengan Hamzah? Adakah di Bani Sa'idah tu di bawah jaga Halimatus Sa'diyah? Jawabnya tidak. Iaitu Nabi SAW ni dan juga Hamzah disusu oleh Thuwaibah. Thuwaibah ni hamba bebas Abu Lahab. Dia riwayat masyhur lah. Abu Lahab ni bila mana dia dengar kelahiran anak saudara dia ni, dah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu diberitahu khabar gembira kelahiran ni oleh Thuwaibah. Jadi dia gembira, lalu memerdekakan Thuwaibah. Kenapa? Kerana Nabi pada waktu tu tak ada ayah. Meninggal dunia ada Abdullah. Abdullah ni kira-kira hak anak kecil lah. Abu Lahab ni hak abad tinggi dah. Jadi ni anak saudara dia yatim lah. Jadi bila dapat dengar perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ni, dia gembira dan memerdekakan Thuwaibah, dan dia suruh Thuwaibah ni menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu susu Nabi dan juga ibu susu pada Hamzah iaitu Thuwaibah. Kemudian hadis bab lain lah masuk waktu Isa dah ni. Bab lain ni bab berkenaan dengan haramnya babu tahrimi rabibah wa ukhtil mar'ah. Ini bab tentang haramnya anak tiri. Tidak boleh berkahwin dengan anak tiri dan juga saudara kepada isteri. Tak boleh. Adik-beradik isteri tidak boleh berkahwin dengan anak tiri dan adik-beradik isteri. Ni dia panjang sikit ni, ada beberapa perkara juga ada ni. Kerana hadis ni kita boleh tengok sikap isteri Nabi ni. Dia boleh menerima untuk lelaki dia ni kau seorang lagi. Ni cerita isteri Nabi ni. Sebab tuah ni, dia rasa bertuah dapat berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia cuba nak tawarkan Nabi ni supaya nikah dengan adik-beradik dia. Jadi Nabi kata mana boleh. Itu insya-Allah kita tengok pada kuliah akan datang. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.